Setelah melepasi beberapa kampung, kebanyakan rumah penduduknya beratap rumbia, berdinding papan, ada juga berdinding bulok atau tepas. Sesuatu yang saya kira ganjil. Kebanyakan penduduk kampung terbabit buat tidak kisah dengan rombongan kami yang membelah lalu kampung mereka. Bila terserempak secara berdepan, mereka sekadar memberi salam saja. Kemudian berlalu senang. Mereka sudah biasa melihat orang berjalan dalam kumpulan yang ramai. Laluan ini laluan orang mencari harta karun dan kumpulan tabligh. Mereka juga pernah dengar tentang Syafi'i. Ayah Syafi'i memberi penjelasan. Bagi mereka, kisah Syafi'i perkara biasa. Ada lagi orang yang lebih teruk dari itu, tambah ayah Syafi'i dalam rentap nada yang bersahaja. Oh, begitu, balas Datuk. Rombongan kami akhirnya terpaksa merentasi kawasan tanah sawah terbiar. Baru 5 langkah memijak tanah sawah, terdengar bunyi rengekan kuda yang datang dari arah belakang. Jangan hiraukan suara itu, Pak Habib mengingatkan kami semua. Jangan ada di antara kamu menoleh ke belakang, Datuk pula memberikan ingatan. Tiada komen dan pertanyaan yang diajukan kepada Datuk atau Pak Habib oleh pasangan suami isteri. Jauh ke lagi, saya ajukan pertanyaan pada Ibu Syafi'i tanpa merenung wajahnya. Tiada jawapan yang diperolehi. Kalau boleh saya mahu perjalanan diberhentikan sebentar. Saya terasa letih sekali. Tetapi pada siapakah permintaan itu harus saya ajukan? Jauh lagi untuk kali kedua, saya kemukakan pertanyaan pada Ibu Syafi'i. Sudah ditetapkan dalam hati, kalau jawapannya masih jauh, saya beranikan diri minta Pak Habib berhenti sebentar dalam tempoh waktu antara 5 hingga 10 minit. Tak berapa jauh lagi, tanpa diduga, Ibu Syafi'i memberikan jawapan. Ada setengah batu lagi, soal saya. Tak sampai, suku batu pun tak sampai. Saya gembira dengan jawapan itu. Perjalanan diteruskan. Suara rengekan kuda liar masih kedengaran tetapi tidak sekuat tadi. Hanya terdengar sayup-sayup dan akhirnya lenyap. Semua terasa aman kembali dan berharap suara rengekan kuda itu tidak akan kedengaran lagi. Di saat gairah melangkah dan mahu sampai segera ke tempat yang dituju, kami dikejutkan kembali dengan suara rengekan kuda liar. Kalau tadi suara itu datang dari arah belakang, beberapa detik berikutnya bertukar ke sebelah kanan. Dan seterusnya beralih arah pula di depan kami. Kita berhenti dulu, Pak Habib mengeluarkan arahan. Pergerakan kaki semua ahli rombongan terkaku sebentar. Saya dongak pula ke langit, melihat awan petang bergerak lemah. Datuk segera mencabut serumpun rumput liar, lalu dibalingnya ke depan, ke arah bunyi rengekan kuda. Ini petua dan ikhtiar, pendek Datuk berkata. Tidak salah, sahut Pak Habib yang baru selesai membaca potongan ayat-ayat Quran untuk menghalau makhluk halus. Syafi'i yang berada di antara saya dan Tajuddin menguat panjang, keletihan tergambar di wajahnya. Dua pengikut setia yang mengekori dari belakang kelihatan tenang. Suara rengekan kuda yang keras mula beransur lemah dan hilang. Datuk dan Pak Habib saling berpandangan. Beberapa ekor burung helang terbang rendah untuk mencari mangsa. Kalau ada tikus keluar atau ular keluar dari lubang pasti disambar. Bagaimana? Boleh kita teruskan? Datuk bertanya. Boleh, jawab Pak Habib. Kita bergerak sekarang, lantang suara Datuk memberi arahan. Perjalanan yang terhenti diteruskan semula. Kedudukan anggota rombongan tidak berubah, tetap seperti tadi, cuma pengawasan terhadap Syafi'i diperketatkan. Itu pesan Pak Habib dan Datuk kepada kami berdua. Kini anggota rombongan sudah berada di tengah-tengah kawasan sawah. Peluh terus mengalir di tubuh di tengah terik matahari petang. Hembusan angin tidak banyak membantu mengurangkan bahang panas yang menggigit kulit. Tiba-tiba dua pengikut Syafi'i yang berada di belakang menjerit dengan sekuat hati. Semua anggota rombongan terperanjat besar. Hayunan langkah mati seketika. Semuanya berpandangan sama sendiri. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dua pengikut setia Syafi'i sudah melanggar pesan Pak Habib. Bagaikan dipaksa sesuatu, saya dan Tajuddin merenung ke belakang. Dua lelaki yang menjerit tidak kelihatan, hilang entah ke mana. Kenapa menoleh ke belakang? Nada Datuk keras sekali. Renung ke depan semula, Pak Habib merayu. Belum pun sempat kami melaksanakan arahannya, kulit muka terasa panas macam berada di sisi api yang cukup marak. Pandangan berpinah-pinah. Saya tidak dapat mengawal tubuh yang mahu rebah ke bumi. Tetapi,
Suara Pak Habib masih terdengar sayup-sayup menyuruh Datuk memeluk tubuh saya agar jangan rebah ke tanah. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang berlaku. Bila kelopak mata dibuka, kelihatan Tajuddin berada dalam pangkuan Pak Habib. Sementara pasangan suami isteri dan Syafi'i duduk bertinggung sambil termenung panjang. Setelah Datuk memulihkan saya seperti sedia kala dan Pak Habib memulihkan Tajuddin, barulah pasangan suami isteri dan Syafi'i berdiri. Kalau kamu berdua tidak menoleh ke belakang, perkara macam ini tidak terjadi. Hal-hal macam ini boleh melambatkan urusan kita. Datuk seperti merungut tetapi Pak Habib menasihatkan Datuk supaya melupakan hal tersebut, jangan diperpanjang-panjangkan. Saranan Pak Habib diterima oleh Datuk. Lupakan yang lalu, mari kita bergerak. Tekanan nada suara Pak Habib lembut. Datuk sambut dengan senyum. Ahli rombongan segera bergerak. Kedudukan dan tugas anggota tidak berubah, tetap macam tadi. Semoga perjalanan ini tidak berhadapan dengan halangan. Semuanya diharapkan berjalan lancar dan segera sampai ke rumah orang tua Syafi'i. Itu doa hati kecil saya. Malahan, mungkin doa dan harapan anggota rombongan yang lain seperti itu juga, fikir saya. Tiba-tiba terdengar lagi jeritan dari arah belakang. Jangan ada di antara kamu menoleh ke belakang. Serentak Datuk dan Pak Habib mengingatkan kami semua. Tiada bantahan, siapapun tak berani melawan ingatan yang diberikan. Semuanya aku dan kaki kian rancak melangkah memijak permukaan bumi. Suara jeritan dan sorakan semakin menjadi-jadi. Seolah-olah mempersendakan kami semua. Atas permintaan Datuk langkah dipercepatkan lagi. Suara-suara yang tidak diminta itu terus dipersetankan dan akhirnya sorakan dan jeritan terus mengecil dan hilang. Suasana dalam perjalanan kembali normal. Hembusan bayu menghantar kemesraan. Sekawan pipit tuli terbang rendah lalu bertenggek di dahan bagaikan merestui perjalanan kami ke rumah Syafi'i. Diharapkan tak ada gangguan lagi, ayah Syafi'i meluahkan harapan. Pak Habib dan Datuk membalas dengan anggukan. Saya pun harap macam itu, Ibu Syafi'i bersuara. Betullah tu, baik kita cepatkan langkah, tidak semena-mena. Syafi'i yang tadi membisu macam tunggul buruk terus mencelah. Sikapnya sungguh mengejutkan saya, mungkin juga orang lain. Apakah perasaannya sudah terlepas dari gangguan makhluk halus? Saya bertanya dalam hati. Kerana sudah jemu melihat pokok dan rerumput liar di kiri kanan jalan, pandangan segera saya alihkan ke dada langit. Melihat gumpalan awan yang menipis, bergerak tenang arah ke timur. Burung-burung terus berterbangan di angkasa. Ledakan kuat yang tidak dapat dipastikan dari arah mana datangnya membuat semua anggota rombongan terkejut dan ada yang terjatuh, tetapi segera bangun. Bila bunyi ledakan berakhir, kelihatan dua pengikut setia Syafi'i terkapar dalam jarak beberapa kaki di depan Datuk dan Pak Habib. Kedua-duanya seperti dicampak oleh sesuatu dari tempat tinggi. Tiada seorang pun yang nampak dan tahu arah mana kedua-dua insan itu muncul. Siapa yang mencampakkannya juga tidak diketahui. Kini kedua-dua insan itu bergelip-golek atas rumput sawah terbiar. Mereka seperti mengalami rasa sakit yang amat sangat. Mungkin kerana simpati dan kasihan, ayah Syafi'i menerpa ke arah kedua-dua insan itu untuk menolong. Jangan, itu perangkap, tahan Pak Habib. Bahu kanan ayah Syafi'i segera dipegang dengan erat sekali. Ayah Syafi'i cuba membantah dengan menepis pergelangan tangan Pak Habib. Tetapi, Pak Habib bertindak bijak, terlepas bahu kanan, bahu kiri dicengkam dengan cengkaman harimau, bergerak sedikit sakitnya hingga ke tulang belakang. Ayah Syafi'i mengalah dalam diam, malah terus membongkok menahan sakit. Kesian mereka, Ibu Syafi'i bagaikan merayu sambil menatap wajah Datuk dan Pak Habib. Kalau dibantu artinya, kita membunuh diri sendiri, tingkah Pak Habib tenang. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Ibu Syafi'i mengajukan pertanyaan. Dengan tenang Pak Habib melepaskan cengkaman di bahu ayah Syafi'i. Orang tua itu mengeliat ke kiri, ke kanan sambil menumbuk angin 2-3 kali hingga rasa sengal dan sakit di bahunya hilang. Jadi apa yang harus kita buat? Dua laknat ini mahu melambatkan perjalanan kita sampai ke rumah. Ayah Syafi'i mula naik angin. Gigi atas dengan bawah dilagakannya berkali-kali. Sepasang anak matanya tetap tertumpu ke arah dua lelaki pengikut setia Syafi'i yang bergolek di rumput. Sesekali menelentang muka ke langit sambil mengangkat sepasang kaki masing-masing ke langit.
Biar saya selesaikan. Datuk terus bergerak ke depan melepasi pasangan suami isteri. Perbuatan Datuk membuat Pak Habib merasa cemas. Syafi'i hanya melihat penuh minat dengan apa yang berlaku sekitarnya. Ekor matanya menjeling tajam ke arah Datuk. Dia kelihatan kurang yakin dengan apa yang Datuk perlihatkan. Syafi'i bagaikan mengeluh kecil. Tama, saya segera menoleh ke arah Tajuddin. Sepasang mata kami berlaga seketika yang membuahkan senyum. Apa yang Datuk kamu nak buat, Tama? Sambungnya. Hei budak berdua, cuba belajar diam, kurangkan bercakap dan banyak soal. Pak Habib melepaskan rasa kurang senangnya kepada kami. Tajuddin dan saya berpandangan. Hairan, cakap macam itu pun tak boleh. Apakah perkara saya lakukan dengan Tajuddin merupakan satu pantang larang dalam saat-saat begini? Semuanya itu bergolak dalam batin saya tanpa menemui sebuah jawapan yang pasti.